Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya dalam berkenaan dengan isu PRU ke-15 yang mana saya baca kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan pergabungan ataupun kemah besar yang mana saya lihat di sini pertembungan satu lawan satu dengan Barisan Nasional. Tan Sri Muhyiddin Yassin di sini saya membaca kenyataannya menegaskan bahawa kerjasama antara parti amat penting untuk memastikan pertembungan satu lawan satu dengan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum akan datang. Jadi saya lihat di sini ini adalah satu kenyataan yang dikatakan mimpi di siang hari. Tan Sri Muhyiddin Yassin terang-terang bersama dengan Pakatan Harapan dan keluar daripada Pakatan Harapan demi untuk berkuasa, demi untuk menjadi Perdana Menteri dengan membohongi rakyat mengatakan kerajaan Melayu Islam, dan beliau berkeluar daripada Pakatan Harapan dan bersekongkol dengan PAS dan bersekongkol lagi dengan Barisan Nasional yang mana beliau boleh menjadi Perdana Menteri sementara dan akhirnya jatuh tumbang akibat daripada pergolakan yang beliau sendiri telah lakukan. Nah, inilah yang kita lihat. Jadi hari ini beliau nak menceritakan tentang untuk kerjasama. Kalau Pakatan Harapan menjalankan kerjasama dengan Perikatan Nasional, maka saya percaya rakyat di bawah tidak akan bersama dengan Pakatan Harapan, tidak bersama dengan parti-parti ini dan akhirnya kemenangan diberi kepada Barisan Nasional. Kerana apa yang rakyat lihat adalah semua mereka ini sama. Pakatan Harapan akan dilihat mereka sebagai tokoh yang gila kuasa, yang gila ingin menjadi menteri dan mereka sanggup bersekongkol dengan pengkhianat seperti mana yang kita lihat mereka yang keluar daripada PKR, mereka yang keluar daripada Parti Pakatan Harapan iaitu Bersatu, maka rakyat akan menghukum kita semua. Ini adalah yang kita lihat dengan jelas hari ini. Jadi untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin nak menceritakan satu lawan satu parti yang ada di Malaysia hari ini, pada saya ini adalah perkara mustahil. Kalau memang betul orang yang berada dalam Pakatan Harapan ini, mereka ini adalah seorang pejuang rakyat, mereka tidak takut akan kalah tetapi sanggup berjuang untuk menegakkan satu keadilan yang mana Pakatan Harapan telah dikhianat. Mandat rakyat telah dikhianat oleh Parti Bersatu bersama juga dengan mereka-mereka yang keluar daripada Parti PKR yang mana menyokong dengan Parti Bersatu berada dalam Bersatu hari ini. Kita perlu perlihatkan kepada rakyat bahawa kita amat tegas dan serius. Maka jika 3 penjuru ke 5 penjuru ke, yang penting Pakatan Harapan itu harus mempunyai komitmen, mempunyai hala tuju yang jelas kepada rakyat supaya rakyat faham. Ini yang kita perlu tunjukkan kepada rakyat, bukan kita sibuk dengan kemah besar. Kita hari ini patut memperkuatkan jentera kita, biar orang kata kita kalah tetapi dengan bermaruah. Jika kita menang dengan apa yang ada hari ini, kita akan kerugian kerana tidak kekal. Gabungan itu tidak kekal. Setelah kemenangan itu berlaku, mereka mendapat kursi, maka berlaku lagi kata lompat-melompat. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin kekalkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Ini yang kita boleh lihat sebagai rakyat. Apa yang kita rugi lagi dalam Pakatan Harapan, kita akan kerugian kursi-kursi yang dimenangi oleh pengkhianat yang keluar daripada PKR, yang mana yang lompat-lompat kata ini, kita akan rugi di kursi ini kerana kursi ini akan dikekalkan kepada mereka-mereka ini. Umpamanya kursi Datuk Seri Azmin Ali, umpamanya kursi yang dimenangi oleh Zuraida dan yang mana-mana yang lain lagi. Kita akan kerugian di kursi ini kerana kita bergabung dengan mereka dan akhirnya kursi ini kita kekalkan kepada mereka dan akhirnya kita membiarkan pengkhianatan yang mana pengkhianatan ini tidak disukai oleh rakyat. Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Parti Bersatu yang mana apabila mereka memerintah, kita lihat sampai hari ini dirasai oleh rakyat, penindasan kepada rakyat yang mana kita lihat isu-isu setelah COVID ini melanda negara, kelambatan kepada isu vaksin, ini jelas kita lihat dan kita juga merasakan bahawa ada ketirisan berlaku di waktu pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi siapa yang berani membongkarkan isu ini kerana kita rakyat hari ini berdiam diri yang mana PRU ke-14 begini juga akhirnya rakyat menghukum Barisan Nasional. Jika pendirian yang ada daripada Pakatan Harapan tidak dilakukan hari ini, masih lagi bertolak dalih nak bergabung atau tidak, nak bergabung atau tidak, maka
Pakatan Harapan akan lumpuh kerana sibuk dengan kegilaan dilihat oleh rakyat sebagai gila kuasa, gila nak jadi menteri. Gila untuk nak mengambil alih kuasa. Yang sebaiknya adalah sebagai pemimpin Pakatan Harapan hari ini, perkuatkan jentera Pakatan Harapan, tidak perlu memikirkan hal pergabungan. Kita boleh bergabung setelah kemenangan itu nanti dan kita lihat majoriti kita. Ini adalah lebih baik dan akan kukuh. Begitu juga dengan parti PKR. Jika PKR ambil pendirian ingin bergabung dengan parti mana-mana yang ada di luar itu selain daripada Pakatan Harapan, PKR juga akan kerugian banyak kursi kerana kursi yang diambil oleh pengkhianat ini adalah banyak kursi PKR. PKR harus ambil balik kursi ini dan harus bertanding. Jika kita bergabung, makanya kita tak boleh lagi untuk mengambil alih kursi itu. Jadi kita tidak juga dapat melahirkan tokoh-tokoh muda. Lebih baik gabungan yang ada hari ini, PKR memperkuatkan jentera, Amanah kuatkan jentera, dan kita siapkan calon-calon untuk PRU ke-15 ini untuk kita bertanding semua kursi dan isi kekosongan itu dengan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh baru, supaya pelapis-pelapis kita, supaya ada generasi muda yang akan bakal memimpin kepimpinan negara kita ini. Kita lihat apa yang berlaku dalam pimpinan negara kita ini, berpusing-pusing oleh orang yang sama. Mereka yang memang orang kayangan, berpusing-pusing di atas sana, maka kita rakyat ini tertindas dengan apa yang mereka buat, yaitu mereka bukan fikirkan isu rakyat, tetapi mereka fikirkan tembolok mereka sendiri. Berapa projek aku dapat, berapa yang aku dapat setelah aku menjawat jawatan itu ini yang mereka fikir. Yang ada di bawah ini sebagai rakyat terhimpit dengan inflasi yang berlaku kepada negara kita ini. Gaji rakyat di bawah 1.500, makanan melebihi harga yang sepatutnya. Menteri di atas, mereka-mereka yang punya jawatan di atas, makan gaji puluhan ribu, semua free. Kita rakyat ditindas dan kita juga ditindas dengan undang-undang yang dicipta oleh mereka yang berkuasa, yang membentukkan kita punya undang-undang di parlimen kita ini. Maka kita sebagai rakyat harus melihat, dan kita juga sebagai rakyat yang menyokong kepada ingin kita punya perubahan dalam negara ini, kita harus melihat perkara ini. Jangan kita ada sentimen perkauman yang mana ini tidak menguntungkan kepada sesiapa pun. Yang rugi tetap kita rakyat. Mereka jual isu Melayu. Yang tertindas siapa dia? Mereka jual isu kaum Cina. Yang untungnya sebelah pihak juga. Kaum Sabah Sarawak, begitu juga Dayak banyak di Sarawak. Yang untungnya sebelah pihak juga. Jadi kita rakyat biasa ni, yang mana kalau saya lihat, umpama parti-parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini, terutamanya PKR, apalagi kita adalah parti orang susah, maka perjuangan kita harus diperbetulkan kembali kepada landasan asal, yaitu bersama dengan rakyat, menyantuni rakyat. Itu adalah lebih untuk kita mengambil mandat dan kita menjalankan kerja yang sebetulnya kepada rakyat. Bukannya kita berebut yang mana nak bergabung dengan Bersatu, bergabung dengan Perikatan Nasional. Ini betul-betul akan membuatkan rakyat muak dan kita tidak akan mendapat undi. Saya yakin kalau PHS hendak bergabung dengan Perikatan Nasional, saya sebagai rakyat lihat bahawa kita akan kalah teruk dan Barisan Nasional akan kembali memerintah negara. Tetapi kalau Pakatan Harapan mempunyai pendirian, walaupun kita akan bertanding 3 penjuru, sekurang-kurangnya kita akan menjadi pembangkang yang kuat, dan kursi-kursi yang dimenangi oleh pengkhianat, mereka-mereka yang telah pun mengkhianati mandat rakyat ini tadi, dapat kita menangi dan ditukar kepada calon lain. Maka satu daripada apa yang kita mahu tercapai, yaitu pemimpin yang merosakkan negara telah pendapat kita tolak. Tapi kalau kita inginkan gabungan, maka mereka akan bertanding semula, duduk di kawasan yang sama. Contoh seperti mana kita tidak suka kepada Datuk Seri Azmin, maka beliau akan kekal di sana. Dan apabila beliau kekal di sana, kerana mereka bergabung dengan kita, kita tidak boleh nak melawan beliau.
Begitu juga dengan Zuraida yang kamu orang semua tak suka. Kalau kita bergabung, maka Zuraida akan bertanding di Ampang. Maka kita tidak boleh meletak calon di sana. Apakah kita mau seperti ini? Sekurang-kurangnya, contohnya, kita tidak suka karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Azmin dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jika kita meletak calon melawan Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun kalah, tetapi sekurang-kurangnya kita mempunyai komitmen yang besar untuk melawan beliau. Dan kita ada komitmen yang besar untuk menghalang pengkhianat-pengkhianat ini daripada berkuasa. Dan akhirnya di PRU akan datang, kita akan boleh membuat proses yang lebih cantik lagi, memperkuatkan lagi. Maka justru itu apa yang kita lihat, apa yang saya lihat sebagai rakyat, bahwa kita tidak ada kepentingan untuk bergabung dengan Parti Perikatan Nasional yang mana di dalamnya ada Bersatu, di dalamnya ada PAS, di dalamnya ada mungkin gerakan MIC, MCA. Mungkin ini adalah gabungan-gabungan yang tidak masuk dalam ideologi yang mana ada dalam Pakatan Harapan. Yang mana mereka ini adalah elit-elit politik yang mementingkan kekuasaan demi untuk mengekalkan kuasa mereka untuk kepentingan pribadi. Berbeza dengan pendirian Pakatan Harapan. Jadi perlu kita lihat di sini, dan kita sebagai rakyat yang mana yang ingin bersuara, teruskan kita bersuara seperti saya ini untuk kita memperbetulkan pemimpin kita yang di atas nih, yang gila kuasa, yang ingin mengekalkan kuasa untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Jadi tukarkan corak kita kembali untuk perkuatkan PHS. Jangan sibuk nak cerita tentang pergabungan ini. Jika kamu pemimpin Pakatan Harapan yang sibuk nak bergabung dengan gabungan lain, maka kamu keluar saja bergabung dengan dia ataupun masuk parti sana. Jadi saya lihat beberapa pemimpin Pakatan Harapan, tak kira lah daripada parti PKR kah, daripada parti Amanah kah, daripada DAP kah. Jika rasa gabungan PS ini tidak kamu selesa, kamu keluar sekarang. Selepas PRU nanti kamu menjadi katak untuk melompat lagi. Jangan menyusahkan rakyat, jangan membuat pandangan yang tidak disukai oleh rakyat. Ini adalah satu yang saya lihat, yang mana saya sebagai rakyat turun ke underground, saya lihat perkara ini dan saya buat, saya punya analisa bahwa orang di bawah sama seperti saya yang mereka ungkapkan. Jadi saya di sini kumpul maklumat, saya keluarkan supaya harap didengar oleh pemimpin kita ini, dijadikan satu daripada apa orang kata analisa mereka. Jangan mereka sok sendiri nak buat gabungan, mereka tak tahu orang di bawah tak suka. Jadi kekalahan kita yang 4 kali kekalahan ini adalah disebabkan perkara ini. Jadi pendirian kita harus tegas. So ini pencerahan saya yang tidak panjang, tetapi saya harap bermanfaat kepada pemimpin kita dalam Pakatan Harapan. Jangan sok sendiri, dengar yang di bawah, baru kita nak fikir soal gabungan. So sekian penjelasan saya. Thank you.